Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri yang keempat ataupun siri yang terakhir dalam tajuk fungsi dan persamaan kuadratik matematik tingkatan 4 KSSM. Okay, standard kandungan kita masih lagi standard kandungan yang sama iaitu fungsi dan persamaan kuadratik. Manakala standard pembelajaran kita yang pertama melakar graf fungsi kuadratik, yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Okey, kita beralih kepada bagaimana untuk melakar graf fungsi kuadratik. Okey, ini ini adalah di antaranya ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik seperti berikut. Yang pertama, bentuk graf yang betul iaitu nilai A lebih besar daripada sifar atau nilai A kurang daripada sifar akan menentukan bentuk ataupun jenis graf ya. Yang kedua, pintasan Y iaitu C. Yang ketiga, pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Okey, jom kita cuba menyelesaikan kes yang pertama, soalan A, iaitu untuk graf fungsi kuadratik yang bersilang pada paksi X. Okey, jika kita lihat kembali, langkah-langkah yang perlu diutamakan untuk melakarkan graf ini, yang pertama, kita mesti tengok bentuk graf tu. Jadi kita mesti pastikan nilai A di sini sama ada positif ataupun negatif. Okey, kalau kita tengok soalan ni, nilainya positif. Jadi A tu mesti lebih besar daripada sifar. Jadi graf kita akan dapat bentuk graf positif. Okey, kemudian untuk soalan untuk step yang kedua. Step yang kedua, kita tentukan pula nilai C. C di sini ialah bernilai 3. Dan yang ketiga, kita nak menentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik ni, kita mesti faktorkan dululah. Okey, so saya dah buat. Okey, saya buat begini. So nilai X-nya ialah 3 ataupun 1. Okey, jadi seterusnya kita akan lakarkan graf pada ruangan kosong ni yang mengandungi maklumat yang kita sudah cari tadi Okey, jadi kita akan cuba lakarkan. Ini adalah X, ini adalah Fx. Okey, jadi untuk pintasan pada paksi X pada nilai 1 dan 3. Untuk paksi Y bernilai 3. Jadi kita akan labelkan sini 3, sini 1, sifar, sini 3. So, sudah siap kita punya lakaran untuk soalan yang pertama. Okey, untuk yang kedua, masih lagi kes yang sama. Okey, kita ulang kembali step yang kita perlu lakukan. Yang pertama, menentukan bentuk graf. Ini juga lebih besar daripada sifar. Bentuk graf masih lagi positif. Dan yang kedua, nilai C sama dengan 9. Dan yang ketiga, punca bagi persamaan kuadratik ini. Okey, yang ini pun saya dah sudah kirakan. Ini semua kita cari guna kalkulator ya, tak perlu nak guna manual. Okay, so X kita ialah 3. So X3 maknanya dia menyentuh pada paksi X pada nilai 3 sahaja. Bukannya pada dua tempat seperti contoh soalan ini tadi Okay, jadi kita lakarkan sahaja macam tadi. Ini nilai kosong. Ini adalah Fx. Okay, kita punya pintasan Y agak tinggi. Jadi kita andaikan sajalah agak-agak macam itulah. Okay, ini 9. Ini di sini tadi 3. Okay. So, selesai soalan B. Okay, mari kita cuba soalan C. Okay, keadaan yang sama saja stepnya. Okay, A. Tapi ini negatif So, dia ada kurang daripada sifar. Jadi, graf kita bukan lagi bentuk positif tapi bentuk negatif. Alright, untuk soalan untuk yang kedua stepnya. Okay, C ialah 15. Untuk yang ketiga, punca yang ada pada persamaan kuadratik itu ialah ini pun saya sudah cari. Tambah 3 sama dengan sifar. Jadi X-nya ialah 5 dan juga negatif 3. Okey, so kita akan lakarkan. Okey, so satu nilai negatif, satu positif. Maksudnya kena ada pada bahagian yang negatif ni lah. Negatif 3, sifar. Okey, sini 5 dan juga sini 15.
Okey, selesai untuk soalan C. Okey, untuk soalan D. Kaedah yang sama juga. Nombor 1, kita carikan dia A masih lagi kurang daripada sifar. Untuk grafnya begini. Okey, nombor 2, C-nya ialah 18. 3, puncanya. Okey, yang ini kita boleh dapatkan X tambah 3. X tolak 3 So, dapat X sama dengan negatif 3 dan X 3. Okey, jadi bakarannya okey. Kiri dan kanan ada negatif 3 dan juga 3. Okey, kita buat sinilah negatif 3 ya. Sini 3, sini sifar. So, pintasannya adalah 18. Okey, selesai untuk soalan D. Okey, untuk kes yang kedua, apabila graf fungsi kuadratik tidak bersilang pada paksi X, bagaimana kita nak melakarkan graf fungsi ini? Okey, caranya dan kaedahnya lebih kurang untuk kes yang pertama tadi. Kita akan tentukan dulu bentuk graf. Yang ini lebih besar daripada sifar, maka grafnya akan berbentuk positif, senyum. Yang kedua, okey, C kita adalah 1. Tapi untuk yang ketiga, sebab dia tak ada punca pada paksi X ni tak ada bersilangan, jadi tak perlu kita cari perfaktoran memang tak ada lah. Jadi kita tambah kat sini untuk B. B ialah paksi simetri. Oleh kerana ini tak ada, jadi dia B ni akan bernilai sifar. Maknanya paksi simetrinya ialah paksi simetri ialah paksi Y. Paksi Y. Alright. So, bila macam ni keadaannya untuk step kedua ni tadi, nanti akan adanya titik minimum. Iaitu sifar 1. Okey, cuba kita lakarkan. Okey, dia punya fx. Okey, sebab dia punya pintasan 1 so ni memang tak touch pada paksi X langsung. 1 kat sini lah lebih kurang Okey, so itu sajalah. Kalau kat sini tadi dia punya titik minimum yang bernilai sifar 1. Okey, so contoh yang kedua, soalan yang kedua pun sama juga, kita perlu tentukan bentuknya. So, ini adalah kurang daripada sifar. Grafnya macam ni. Kemudian B. Untuk C-nya ialah negatif 3. Untuk yang C, step yang ketiga step yang ketiga untuk B lah, sama juga macam tadi. B-nya sifar. Jadi, daripada paksi Y juga. Untuk yang ini kita ada titik maksimum lah sebab graf negatif maksimum. Iaitu sifar negatif 3. Okey, grafnya macam mana? Lebih kurang begini. Okey, kita akan sini negatif 3. Ataupun titik maksimumnya yang ini tadi kosong, sifar negatif 3. Baik, kita pergi pula kepada bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Di sini saya telah sediakan satu contoh soalan. Jika kita berminat untuk mencuba, ada banyak lagi contoh soalan dalam buku teks Okey, kita cuba untuk selesaikan soalan ini dahulu Panjang bagi suatu segi empat tepat ialah X tambah 1 cm dan lebarnya ialah 5 cm kurang daripada panjangnya. Okey, kalau diperhatikan di sini, kita sudah ketahui ungkapan untuk panjang tapi kita tak tahu ungkapan untuk lebar. Cuma diberi maklumat untuk lebar, ungkapannya kurang 5 cm daripada panjangnya. Bermakna kita perlu buat penolakan daripada panjang untuk dapatkan lebar. X tambah 1 tolakkan dengan 5. Bermakna ungkapan untuk lebar adalah X tolak 4. Untuk lebar tadi Jadi kita bolehlah gunakan kedua-dua ungkapan itu untuk mendapatkan luas cm persegi dalam sebutan
X. Oleh kerana ini adalah bentuk segi empat tepat, jadi kita akan menggunakan formula panjang darab lebar. So, panjang kita adalah X tambah 1. Lebar kita adalah X tolak 4. Jadi kita perlu kembangkan sahaja kat sini. X kuasa 2 tolak 4X tambah X tolak 4. So, kita permudahkan. X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 lah untuk L dalam sebutan X. Okey, selesai untuk soalan A. Kita cuba soalan B. Okey, diberi luas segi empat tepat itu ialah 24 cm persegi. Hitungkan panjang dan lebar segi empat tersebut. Okey, untuk daripada soalan A tadi kita dah dapatkan dia punya ungkapan, iaitu X kuasa 2 tolak 3X tolak 4. Ungkapan untuk luas. Jadi kita ganti saja L ni dengan 24 tolak 3X tolak 4. Jadi nanti kita akan tukarkan bentuk ini kepada bentuk arm, di mana 24 kita akan bawa ke sebelah kanan. So, sebelah kiri tinggal sifar. Sini ada X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 tolak 24. Jadi kita akan permudahkan X kuasa 2 tolak 3X tolak 28. Okey. Ataupun kita nak buat X kuasa 2 tolak 3X tolak 28 sama dengan sifar. Ini lagi baguslah, lagi cantik kan. Sifar tu kita letak sebelah kanan. Okey, untuk menjawab soalan B tadi, panjang dan juga lebar, kita perlu faktorkan persamaan kuadratik ini. Okey, jadi saya akan faktorkan dululah. X tolak 7, X tambah 4 sama dengan sifar. Jadi saya dapat X sama dengan 7 dan X sama dengan negatif 4. Okey, untuk kes ini sebab kita mencari panjang dan lebar, kita perlu ambil nilai X yang positif sahaja. Tak perlu ambil yang nilai negatif ya. Dekat negatif ni nanti kita akan tulis dalam kurungan, kita abaikan. Kita akan tinggalkan jawapan ni. Okey, jadi kita ambil X sama dengan 7, kita gantikan dengan ungkapan untuk panjang, iaitu X tambah 1, jadi X kita ganti 7 tambah 1 jadikan dia 8. Sementara lebarnya X tolak 4, jadi 7 tolak 4, jawapannya 3. Okey, so dah selesailah soalan B. Jadi kita boleh cuba juga soalan-soalan lain untuk menguji kefahaman kita dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan bersama-sama dapat memberikan manfaat yang berguna untuk digunakan dalam kehidupan kita dan peperiksaan kita nantilah. Okey, jadi terima kasih. Berjumpa kita lagi di siri-siri yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.